Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan yang bersiaran bersama saya, melihat siaran saya ni, insya-Allah tuan-tuan boleh kongsikan bersama sahabat-sahabat, rakan-rakan lain ataupun dalam grup yang tuan-tuan ada. Sila share tuan-tuan, share kepada rakan-rakan kita supaya ilmu ini boleh disebarkan dan insya-Allah kita mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Alhamdulillah tuan-tuan, semalam kita telah membaca surah Al-Kautsar. Kita menggunakan kitab Tafsir Al-Munir, juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30. Surah Al-Kautsar, surah yang ke-102. Surah yang ke-102. Alhamdulillah semalam kita telah membaca ayat 1 dan ayat 2. Kita dah huraikan berkenaan dengan ayat 1 dan ayat 2. Malam ni insya-Allah tuan-tuan kita tengok pula ayat 3 dan ayat 4. Insya-Allah kuliah kita ni kuliah pendek sahaja. Jadilah tuan-tuan sebelum kita tidur kita tadabbur ayat Al-Quran, satu ayat ataupun dua ayat sesuai dengan hadis Nabi SAW, ballighu anni walau ayah. Satu ayat pun memadailah untuk kita yang orang awam ni, supaya kita mencintai ilmu dan supaya hati kita hidup setiap hari ada ilmu yang baru masuk dalam hati kita. InsyaAllah malam ni tuan-tuan kita tengok ayat 3 dan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 3 dan ayat 4 ni, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ayat 3 dan ayat 4. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jadi ayat 3 dan ayat 4. Yang bermaksud, apa dia maksud dia? Suatu gertakan dan ancaman agar anda menjauhi sifat bermegah-megah dan menunjuk-nunjuk kelebihan harta. Jadi maksud dia pada gertakan dan juga ancaman. Ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjauhi sifat bermegah-megah dan menunjuk-nunjuk kelebihan harta kita. Semalam kita dah sebut dah semalam kan. Menunjukkan kelebihan harta atau pangkat yang membawa kepada pergaduhan. Kita riak ataupun menunjuk-nunjuk dengan harta benda kita, pangkat kuasa kita, yang menyebabkan apa? Menyebabkan membawa kepada pergaduhan. Dan juga apa lagi? Permusuhan. Dan lagi hasad dengki. Dan alpa diri. Dan saling benci membenci. Jadi sifat menunjuk-nunjuk kelebihan harta dan pangkat ni menjadi pergaduhan, permusuhan, hasad dengki dan saling benci membenci antara satu sama lain. Ini lumrah hidup atas dunia ni. Jadi sifat-sifat yang tak elok ni dia memang tak gaduh kita belajar, dia memang ada dah dalam diri kita. Jadi kita kena lawan dengan sifat-sifat yang tak elok ni. Kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita suburkan hati kita dengan majlis-majlis ilmu, zikir dan sebagainya supaya hati kita boleh nak lawan ni apa sifat-sifat yang mazmumah ni. Permusuhan, hasad dengki dan juga saling benci membenci antara satu sama lain.
Kita membenci ni apabila apa? Kadang-kadang tengok orang apa kaya sikit, orang lebih pada kita, harta banyak pada kita, kebun dusun banyak pada kita, kereta hebat pada kita. Macam-macam lah kan. Jadi kita hasad, ada dengki. Kalau kita nak macam dia, nak jadi macam dia, nak apa yang ada kepada dia tu ada kepada kita, tak apa. Yang tak bolehnya kita hasad dengki supaya benda tu terluput daripada dia, hilang daripada dia. Minta kereta dia terbakar mampus dia, bagi aksiden mati, tu tak boleh, tu dengki nama dia. Kalau kita pulun nak bagi macam dengan dia, tak apa kan. Nak bagi sama-sama ada boleh. Jangan berhasad dengki menjatuhkan antara satu sama lain, itu tak boleh. Hasad dengki dan saling benci membenci antara satu sama lain. Di samping itu menyebabkan anda alpa dari beramal untuk akhirat. Duk pulun cari harta dunia daripada semalam ni, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai ke lubang kubur pun tak ingat. Duk cari harta ni sampai tak ingat akhirat. Di samping itu menyebabkan anda alpa dari beramal untuk akhirat. Duk riak, duk menunjuk-nunjuk kelebihan kita, pangkat, harta benda dan sebagainya, anak pinak. Jadi kita terlupa nak beramal. Terlupa nak beramal. Atau untuk menjadi umat yang baik tingkah lakunya dan akhlaknya. Terlupa. Di samping itu menyebabkan anda alpa dari beramal untuk akhirat atau untuk menjadi umat yang lebih baik tingkah laku dan akhlaknya. Anda semua akan mengetahui balasan perbuatan tersebut pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak. Apabila kita alpa dengan hari akhirat, lupa nak buat kebajikan, lupa nak buat baik, ada satu lagi hari di sana nanti ni, ingat mati-mati tak gaduh dah, tak gaduh pergi sana dah. Mati hancur lagu tu tak apa, ni akan dibangunkan sekali lagi. Bila kita lupa hari itu, maka ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan, bagi gertakan, bagi ancaman kepada kita. Az-Zamakhsyari menegaskan kalla, ialah suatu ancaman dan peringatan bahawa tidak sepatutnya seseorang yang prihatin tentang dirinya memusatkan perhatiannya lebih kepada dunia dan mengabaikan kepentingan agama. Duk pulun cari harta, pulun apa nak bagi hebat atas dunia ni, sehingga lupa kepada akhirat. Dia kata apa? Bahawa tidak sepatutnya seseorang yang prihatin tentang dirinya memusatkan perhatiannya lebih kepada dunia. Lebih kepada dunia. Kalau kita lebih pada dunia, kita kurang sikit akhirat. Kata kita lebih akhirat, kurang dunia, tapi Allah akan cukupkan, insya-Allah. Dan mengabaikan kepentingan agamanya. Cari dunia ni sampai apa, saya sebut semalam pun saya sebut dah, sampai tak semayang. Cari dunia sampai tak semayang, lupa nak semayang, cari dunia. Kan? Kalau orang kampung, kita duduk di kampung ni, saya duduk di kampung, kita pergi motong, pergi menoreh getah. Tak masuk subuh lagi, pergi dah. Nak bagi getah terbit, mengalir lama. Di alurnya tu, dia terbit lama. Kalau kita pergi motong tengah hari, dia menitik saat, lepas tu dia kering. Tak apalah, baguslah pergi awal. Tapi, kalau subuh pun tak semayang, ini menyebabkan, dia kata apa, meninggalkan agama ni. Tu yang jamnya. Orang kita apa lagi duduk di kampung ni, apa buat bendang, kita mengalah, orang Kedah kata mengalah, putak tanah nak tabuk padi, tak tanah nak tabuk padi, orang duk bang, kita duk mengalah lagi. Tak apalah orang duk bang mengalah lagi, tapi lepas tu tak semayang. Ini nak mencari berkat macam mana, padi nak naik banyak lagu mana macam ni, dan nak bagi zakat lagu mana, kalau boleh padi sikit. Tuhan ni kalau tak semayang pun dia bagi. Kan? Dia bagi. Dia bagi. Bukan kita tanam padi, tabak padi tumbuh lalang. Dia bagi tumbuh padi juga. Tapi tak berkat lah kerja buat kita tu. Kita nak keberkatan dalam kerja buat kita. Hak traktor, hak mesin padi,
kan, hak driver lori, semualah yang terlibat dengan bidang pertanian ni, kalau kita duduk di kampung ni macam saya ni, jadi janganlah tinggal semayang, kita buat kerja buat kita tu, barulah nak berkat, kan. Pagi-pagi tu lepas subuh tu kita doa dah nak bagi berkat kerja buat kita tu. Tak kira lah kerja apa pun, kerja di pejabat, kerja sebagai guru, apa-apa kerja pun, sembahyang tu nombor satu. Tu paling penting. Kalau buat kerja, macamlah kita buat kerja ligan dunia ni lagi kita ligan tu hambat pun tak tahu juga. Kejar. Dunia ni apabila dikejar, dia semakin lari. Jenuh ligan orang Kedah kata. Jenuh hambat dunia ni. Apabila kita ligan dunia ni, hambat dunia, tak boleh terah mana. Boleh tak ligan ni? Boleh. Tapi jangan duk tinggal lah semayang. Barulah nak berkat. Kita buat kerja ligan dunia tu macam lah kita nak minum 1 dram hari tu. Kita minum sejak pun tak habis. Segelas kena, rasa lega kan. Makanlah kita nak makan sehari tu sekawah. Kita nak makan sepinggan saja. Seperiuk pun tak habis kita makan. Kan? Tapi kita buat kerja tu macam nak makan 1 kawah sehari hari tu. Jadi nak makan sekawah pun jangan lupa sembahyang. Begitu juga dengan hobi-hobi yang kita buat. Permainan-permainan yang kita lakukan. Yang kita mainkan macam-macam permainan. Main janganlah sampai lupa sembahyang. Kan? Apa benda kerja kita buat lah. Hobi saya antaranya memancing. Boleh tak saya kata saya? Saya ambil contoh saya lah, senang kan. Saya tengok di kolam mancing tu, saya kata 20% tu banyak lah. Saya kata 10% dah senang. Hak pi mancing di kolam mancing berbayar ni, ramai yang tak semayang. Dari pemerhatian saya lah, yang memancing lebih kurang 20 atau 30 tahun dah mancing. Di kolam tak lama lah, mungkinlah 10 tahun lebih. Dah surau ada disediakan, tapi pasal apa tak pi, hak duk ada tu semua Islam kan. Kalau kita ajak pun buat tak tahu saja. Pi dulu. Kalau boleh kita berjemaah di situ, lagi cun kan, 2-3 orang. Hak lain tu tengoklah buat kait sat, tengoklah rod sat kan. Begitu juga kalau mancing di tengah laut, di atas bot dan sebagainya, jangan duk tinggal semayang, tamah duk tengah laut tu, ya Allah oi, tak ada apa tengah laut tu kan. Siapa nak tolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Jangan tinggal semayang di mana saja kita berada. Hak tu nombor 1. Kalau hak tu tinggal, hak lain tak terpakai kerja. Buatlah ibadat apa pun tak terpakai kerja kalau kita tinggal semayang. Sembahyang itu imaduddin, as-salatu imaduddin, tiang agama. Kalau tak ada tiang, nak diri rumah lagu mana kan? Nak diri rumah macam mana? Lagu-lagu tu, kalau orang Kedah kata lagu mana tu, macam mana. Tak kira lah kerja buat apa pun kita buat, maka kita kena utamakan sembahyang tu dulu. Tu dia kata apa dia? Kita tidak mengabaikan kepentingan beragama. Saya sentuh sembahyang lah, benda lain banyak lagi lah kan. Tak bagi zakat, tak pi haji, duit banyak bertimbun-timbun, dekah pun tak mahu keluar. Aku cari duit ni teruk nak bagi kat orang apa-apa kan. Sampai tu dia fikir jam lah tuan-tuan. Ungkapan ayat kedua berulang-ulang sebagai penguat. Kala tu dia ulang mengukuhkan ancaman buruk dan pengajarannya. Itu ayat 3 dan ayat 4. Ayat 5 pula, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat 5, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Maksudnya hendaklah anda, yakni hendaklah kamu menjauhi diri dari kealpaan dan gila dunia. Kita kena jauhkan diri kita daripada kealpaan dan gila dunia. Jika anda mengetahui keadaan yang bakal dihadapi dengan penuh yakin, sudah tentu anda meninggalkan sikap bermegah dan bangga. Kalau kita ketahui apa yang ada di akhirat tu, kalau kita ketahui apa sebab
ataupun balasan yang akan diterima dengan sikap kita tu, dia kata, jika anda mengetahui keadaan yang bakal dihadapi dengan penuh yakin, sudah tentu anda akan anda meninggalkan sikap bermegah dan bangga, malah akan segera melaksanakan amalan soleh, segera melaksanakan amalan soleh. Anda tidak akan leka dengan sifat bermegah-megah itu. Anda tidak akan lupa urusan yang amat penting, iaitu yang penting itu, dan tidak lupa membuat persediaan untuknya. Persediaan untuk apa? Persediaan untuk hari yang penting itulah. Orang yang cerdik ni, orang yang cerdik ialah orang yang tak lupa menyediakan persediaan untuk hari apabila dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dia kata jawapan lau dihadzafkan, dihilangkan. Dihazafkan ni, lau alimtum lima alhaakum ni dihilangkan. Jawapan lau tu dihazafkan. Andaiannya ialah jikalau anda tahu, pasti ia akan melekakan anda. Ayat ini dia kata sebagai pengukuhan tegahan dan celaan terhadap sikap gila dunia dan terpersona dengan kemilau hidup duniawi yang fana. Dia kata ayat ini sebagai pengukuhan tegahan. Pengukuhan tegahan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat ini sebagai pengukuhan tegahan dan celaan terhadap sikap gila dunia dan terpersona dengan kemilau hidup duniawi yang fana. Ungkapan ini bukan sekadar nasihat kosong, akan tapi ia menegaskan tentang bahaya besar di hadapan tu di akhirat nantilah. Ia memerlukan pengamatan yang mendalam dan memikirkan dan pemikiran yang bersungguh-sungguh tentang nasib masa depan di akhirat kelak. Akan tapi menegaskan tentang bahaya besar di hadapan, ia memerlukan pengamatan yang mendalam. Kena fikir sungguh-sungguh dan pemikiran yang bersungguh-sungguh tentang nasib masa depan di akhirat kelak. Apa yang akan jadi kalau kita sikap kita macam dengan ayat 3, 4 dan juga ayat 1 dan 2 kita baca semalam ni. Kesedaran seumpama ini tidak dapat dirasai pada kebiasaannya. Orang biasa-biasa, orang tambah pula duk tinggal sembahyang dan sebagainya, payahlah nak boleh. Kesedaran seumpama ini tidak dapat dirasai pada kebiasaannya tanpa keimanan yang kuat. Iman ni dia kadang-kadang dia bertambah, kadang-kadang dia menyusut. Iman yazid wa yanqus. Tekoh dia menyubur, tekoh dia susut, dia kurus. Pada kebiasaannya tanpa keimanan yang kuat dan jiwa yang sedar lagi sejahtera. Tidak ada jiwa yang sedar dan juga sejahtera. Kalau tak ada jiwa yang sedar ni, jiwa yang boleh merasai ni, payah nak ingat akan akhirat. Payah nak mendidik diri itu melakukan kebaikan untuk untuk hari akhirat. Jadi jiwa yang sedar ini antaranya ialah hati kita tu dia lembut, dia senang terima nasihat, dia senang terima perkara-perkara yang baik. Kalau dengar saja, dia tak tunggu dah sampai dia habaq benda ni kebaikan, dia terus buat. Dia terus buat. Dia tak fikir, dia tak tangguh lama. Ni jiwa yang sedar, jiwa yang lembut, hati yang lembut. Macam tapak kaki kita, tuan-tuan, tapak kaki kita. Tapak kaki orang tak pakai kasut. Tak pakai kasut apabila dia berjalan. Tapak kaki dia kerah. Macam orang asli tu. Bukan orang asli. Orang kampung saya apa ada, dia berjalan tak pakai kasut. Tuan cari siapa dia. Dia jalan tak pakai kasut. Kan? Apabila jalan tak pakai kasut. Lah saya tak pasti dia pakai kasut ke tak. Dulu dia tak pakai kasut. Dia jalan tak pakai kasut, tuan-tuan, tapak kaki jadi kerah. Bila tapak kaki jadi kerah, apabila kita pijak kaca, pijak duri, dia lapisan kaki tu dah tebal dah. Dia jadi kebal. Jadi kebal, pijak tak rasa apa. Tapi orang hak dia biasa duk pakai kasut, kaki dia lembut, tapak kaki dia lembut, macam baby ya tapak kaki. Walaupun dia sudah tua, tapi tapak kaki dia lembut. Dia buang kasut, dia jalan atas batu lah. Bukan tunggu kaca, bukan tunggu duri. Jalan atas batu dia rasa sakit dah. Tambah kalau kena duri, pijak duri keman sikit, aduh beradui dah.
Ini tapak kaki yang lembut. Macam itulah hati kita. Kalau hati lembut, dia senang terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hati tu kerah, hati tu kalau dah kerah, dia susah. Kan? Susah nak terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata apa? Kesedaran seumpama ini tidak dapat dirasai pada kebiasaannya tanpa keimanan yang kuat. Tanpa keimanan yang kuat dan jiwa yang sedar lagi sejahtera. Pengulangan perkataan kalla. Kalla ni ayat 3 ada, ayat 4 ada, ayat 5 ni ada. Kalla ni sebagai penegasan tegahan agar dihindari balasan lain yang akan menimpa selain dari adab. Al-Hasan berkata, kalla bermaksud benar, di mana seolah-olah dikatakan pasti anda akan mengetahui dengan yakin. Pasti akan anda mengetahui dengan yakin. 20 minit dah ada dah. Kuliah ni 20 minit dah. Kemudian satu ayat kita tuan-tuan. Tak boleh panjang sangat. Kita kuliah pendek saja. Kemudian ayat 6. La tarawunnal jahim. Ayat 6. La tarawunnal jahim. Nescaya kamu benar-benar melihat neraka jahim. Ini ayat 6. La tarawunnal jahim. Kemudian beliau menerangkan pula makna al-wa'id, iaitu ancaman. Ancaman itu sebagai berikut dia kata. Kemudian beliau menerangkan pula makna al-wa'id itu sebagai berikut, iaitu anda akan saksikan api neraka di akhirat. Maksud ialah anda merasai azab. Merasai azabnya. Kamu akan merasai azabnya. Ayat ini menyatakan ancaman bahaya melihat api neraka. Api neraka itu apabila berderuh kemarakannya, apabila dia menyala dengan besar, apabila dia berderuh sekali saja, dia kata, maka semua para malaikat yang besar, apabila api neraka itu dia berderuh kemarakannya, dia kata sekali saja malaikat-malaikat yang besar ni dan para nabi akan jatuh terduduk di atas lutut masing-masing. Kerana apa tuan-tuan? Kerana takutnya api neraka tu. Kerana takut dan gerun menyaksikan kedahsyatan api neraka yang berkobar-kobar itu. Kerana takutnya. Tak masuk lagi. Baru dengar dah baru. Dah takut dah. Jadi kita tak maulah masuk dalam neraka ni. Kita nak duduk dalam syurga. InsyaAllah semua orang yang melihat, yang tengok video ni, yang bersiaran bersama saya ni, tengok siaran ni, dan kita semua insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dikumpulkan di dalam syurga insya-Allah. Saya ingat saya nak berhenti setakat tu. Ayat 6, ayat 7, 8 kita taruh malam esok, dan juga pedoman hidup dan hukum hakam ataupun fiqh kehidupan kita taruh malam esok pula. Insya-Allah. Saya ingat sekadar itu saja pada malam ini. Tuan-tuan yang tengok live saya ni, tuan-tuan tolong share lah. Tuan-tuan tolong share. Walaupun kita baca 3 ayat, malam ni kita baca 3, 4, 5, 6, 4 ayat. Kita baca 4 ayat tu, banyak tu 4 ayat tu kan. 4 ayat, 1 ayat pun okey dah. Ni 4 ayat kita baca malam ni. Kita tadabbur ayat Al-Quran. Baca saja dapat pahala. Kalau baca dan tadabbur ayat, kita memahami isi kandungan dia, lagilah pahala banyak. Lagi-lagilah Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala banyak kepada kita. Saya baca apa yang tertulis, dan huraian saya tu huraian cara cikgu sekolah rendah lah. Bukan orang hebat-hebat. Kita tak ada ilmu banyak. Kita hurai takat kadar mampu kita sahaja. Jadi salah silap, tuan-tuan tolong tegur saya kalau saya ada silap ataupun nak memperbaiki tang-tang mana. Jadi tuan-tuan tolonglah saya berkongsi ilmu ini insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah pada malam esok, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersua lagi insya-Allah.